Apa yang ditegain? لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani
يفقهوا قولي. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang tak dekat kami? Apa, perempuan? InsyaAllah malam ini kita akan teruskan sahaja dengan kelas tajwid kita pada malam ini insyaAllah. Dan bagi sesiapa yang mungkin terlepas pada malam ini, kita akan berikan mereka rakaman malam ni sebab topik kita pada malam ini sebenarnya agak penting dan kita akan jumpa apa yang kita akan ajarkan, apa yang kita akan kongsikan pada malam ini pada setiap muka surat dalam Al-Quran. Okay. Jadi topik pada malam ini sangat-sangat penting sebab kita nak, kalau boleh, kita master betul-betul dalam topik yang kita akan belajar pada malam ini supaya selepas ini kita akan boleh baca dengan yang bacaan yang betul insyaAllah. Okay. So sekarang ini saya ada bersama-sama dengan saya Puan apa ya? Boleh tak saya kenal minta dahulu perkenalkan diri. Puan apa ya sekarang ini? Puan Liana. Puan Liana. Okey, baik, insyaAllah. Alright, terima kasih Puan Liana kerana tepat waktu masya-Allah. Okey. InsyaAllah tuan-puan, pada malam ini seperti mana tuan-puan yang tuan-puan tengok dekat dalam skrin yang saya tunjukkan dekat tuan-puan pada malam ini, insyaAllah kita akan belajar iaitulah hukum bacaan nun sukun dan juga tanwin. Okey, nun sukun dan juga tanwin. Okey. Setakat apa yang saya tengok, insyaAllah kita akan cuba untuk habiskan semua hukum-hukum nun mati dan juga tanwin ini insyaAllah. Tengoklah setakat mana yang mampu insyaAllah. Okay. Alright. Okay. Okay, sebelum kita pergi lebih lanjut tuan-tuan, insyaAllah kita mulakan kelas kita pada malam ini dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. InsyaAllah tuan-puan, sebelum kita mulakan bacaan Al-Quran kita nak belajar terlebih dahulu hukum-hukum tajwid yang kita akan sentuh pada malam ini. Okay. Baik, seperti saya kata tadi tu, insyaAllah malam ini kita akan sentuh bacaan hukum nun sukun dan juga tanwin. Okay. Nun sukun dan juga tanwin. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita pergi lebih lanjut, tahu tak apakah yang dimaksudkan dengan nun sukun dan juga tanwin? Persoalan dia. Tahu tak apa yang dimaksudkan dengan nun sukun dan juga tanwin? Okey, apa? Mungkin setengah daripada kita tak berapa kenal lagi kan nun sukun dan juga tanwin tu maksud dia apa? Sebab bahasa Arab kan. Okey, tak apa, insya-Allah kita akan terangkan tuan-puan. Nun sukun ialah huruf nun. Saya buat dalam warna merah lah. Huruf nun. Saya buat tebal sikit. Okey. Huruf nun yang mati. Okey. Nun sukun ialah nun mati. Dengan nun sukun. Ataupun nun mati. Okey, itu secara asasnya. Nun sukun maksud dia ialah nun mati. Okey. Alright. Kemudian tanwin, apa pula maksud tanwin? Tanwin ialah dua baris di atas, dua baris di bawah dan juga dua baris di hadapan. Okey, itu dimaksudkan dengan tanwin. Okey, baik. Kenapa dekat dalam hukum tajwid pelajaran yang kelima ini kita akan berkongsikan hukum nun mati dan juga tanwin sekaligus? Kenapa kita dalam pelajaran yang kelima ini kita akan kongsikan kepada tuan-puan hukum nun sukun dan juga tanwin sekaligus? Okey. Jawapan dia ialah
Kerana yang pertama sukun, nun sukun, yang pertama nun sukun dan juga yang kedua tanwin, bacaan dia sama. Saya ulang sekali lagi. Kenapa hukum nun sukun ataupun nun mati kita belajar sekali dengan tanwin? Kerana bacaan nun sukun dan juga tanwin sama. Okay, contoh saya letakkan kat sini. Ini contoh Contoh yang pertama saya letakkan okay. Ini okay. Yang pertama bunyi dia ialah min. Betul, masya-Allah. Okey, yang kedua bunyi dia ialah min. Mim baris 2 di bawah, bunyi dia ialah min juga. Jadi ini huruf ini bunyi dia sama dengan bunyi ini. Okey. Min yang tanwin ini sama dengan min yang ada nun mati. Okey, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Okay, saya letakkan contoh yang kedua Contoh ba dua di atas, kemudian banun. Ya betul. Okey. Kalau ini bunyi dia ialah kalau ini bunyi dia ialah okey. InsyaAllah. Okey, yang ketiga contoh. Okey. Pertama bunyi dia run. Yang kedua bunyi dia sama juga iaitu run. Nampak tak? Kenapa kita belajar hukum nun sukun ataupun nun mati sekali tanwin? Sebab bunyi dia ialah sama. Bunyi dia sama. Jadi bila bunyi dia sama, hukum dia sama. Contoh, saya kita sekalikan hukum nun sukun dan tanwin. Okey, saya boleh okey. Untuk menjelaskan lagi apa yang saya cakap pada malam ini, yang dekat atas ini sama ini saya konfirmasi min tanwin ini dalam bahasa Melayu kita akan isi dia M. Kalau min ini dia sama juga M-I-N. Betul tak? Okay. Kalau dalam bahasa Arab pula min ini ini ejek dia kalau dalam bahasa Arab sama seperti ini. Macam mana? Ejek ni lah ejek kalau kita nak ejek sebutkan sama seperti huruf ini. Sebab itu dia ada kesamaan pada hukum nun mati dan juga tanwin. Alright? Namun juga pada huruf lain, kalau ba yang ada tanwin ini, yang tanwin, kalau kita nak edit dalam bahasa Arab, dia akan jadi sama juga macam ni. Ba, nun, dan macam ni. Okay. So, Arab. Baik. So, kalau boleh faham, saya nak pergi kepada hukum okay. Hukum ataupun tanwin ini dia ada 3 hukum tajwid. Dia ada 3 hukum tajwid. Okay. Tiga hukum tajwid. Iaitu yang pertama, di sekadar nama sahaja dan nombor insyaAllah kita akan berdiri satu insyaAllah. Hukum tajwid yang pertama untuk nun mati dan juga tanwin ini ialah izhar khalqi. Okey. Yang kedua ialah ikhfa hakiki. Yang ketiga, maaf bukan 3, 5, maaf Yang ketiga ialah
Apabila bihunna, coba bihunna, bihunna. Yang keempat, idha bila hunna. Yang kelima, okey. So, asasnya hukum tajwid untuk nun mati dan juga tamim ada 5. Ada 5 hukum tajwidnya, iaitu idgham hati, ikhfa hakiki, idgham gunnah, idgham bila gunnah, dan yang kelima iqlab. Okay. So ini adalah hukum nun mati ataupun tanwin yang kita kena tahu. Okay. Boleh tak setakat tu? InsyaAllah bagi sesiapa yang hadir malam ni, mereka boleh dapatkan rakaman insyaAllah. Okay. So ini adalah 5 hukum tajwidnya. Alright. So kita akan pergi satu persatu hukum nun mati dan tanwin ini. Okay. Untuk hukum pertama, kita namakan sebagai idgham halqi. Idgham halqi. Okay. Kenapa? Sebelum kita pergi dengan cara bacaan, kenapa dia namakan sebagai idgham halqi? Idgham maksudnya ialah jelas ataupun menzahirkan. Dan halqi maksudnya ialah haku. Okay. Kalau ini datang setelah kita just tahu macam mana cara bacaannya sahaja insyaAllah. Okay. 20 hurufnya adalah hamzah, ha, ain, ha, ghin dan juga kha. Hamzah, ha, ain, ha, ghin dan juga kha. Okay. Bila mana kita berjumpa nun mati ataupun tanwin yang berjumpa dengan salah satu huruf ini, sama ada jumpa huruf ha, hamzah, ain, ha, ghin, kha, 6 huruf ini, maka hukumnya ialah hukum idgham halqi. Okey, boleh cakap itu. Saya pergi dekat nota plus. Saya buat contoh untuk idgham halqi pertama di sini. Idgham halqi. Okey, apabila nun mati ataupun tanwin yang berjumpa dengan huruf hamzah, ha, ain, ghin, ha, kha, maka hukumnya ialah idgham halqi ni tadi. Idgham halqi. Okey, so kenapa baik. Sekarang ini macam mana cara untuk kita bunyikan idgham halqi ini? Okay, sebelum tu ada tak apa-apa soalan? Kalau ada apa-apa soalan, boleh tulis di ruangan chat di situ. Dan sekian katanya, insyaAllah saya akan cuba jawab insyaAllah. Okay. Internet saya tak pernah kuat. Sedang menyambung. Menyambung. Okey, terputus.
Cik, semua boleh dengar saya ke? Boleh dengar ke? Boleh. Boleh insya-Allah. Minta maaf tadi terputus. Okey. So dekat mana tadi? Okey. So izhar halqi Izhar halqi. Hukum tajuk yang pertama yang kita nak belajar malam ni ialah izhar halqi. Alright. So ada 6 huruf izhar halqi iaitu hamzah, ha, ain, ha, ghin dan juga kha. Alright. So kita ada sebutkan juga tadi macam mana kita nak tahu hukum itu adalah hukum izhar halqi, iaitu ketika mana nun mati ataupun tanwin berjumpa dengan 6 huruf ini, maka hukum dia ialah izhar. Betul. Okay. Alright. Sebelum itu, ada apa-apa soalan tak? Ada apa soalan? Tak ada lagi Okey, baik. Kita tengok contoh dekat dalam slide ni. Macam mana kita nak kesan hukum itu adalah hukum izhar halqi ataupun tidak. Okey, kita tengok pada contoh yang pertama ini. A'udzubillah wa min ayatihi. Okey. Baik. Perhatikan dulu kat situ. Nampak tak? Dekat sini ada nun, ada huruf nun yang mati. Kemudian ada hamzah dekat situ. Okey. So itu yang dinamakan sebagai izhar halqi. Ketika mana nun berjumpa dengan salah satu daripada huruf ini. Ha, hamzah, ain, ha, ghin dan juga kha. Macam tu. Okey. Baik, mari kita tengok pada perkataan yang kedua, asihrun hadza. Okey, kita tengok dekat sini ada tanwin bertemu dengan huruf ha dekat sini. Okey. Jadi dekat situ hukumnya ialah izhar halqi. Saya tunjukkan dahulu macam mana kita nak kesan itu adalah halqi, izhar halqi ataupun tidak. Nanti kita akan tunjukkan macam mana cara bacaan dia. Okey, kemudian yang ketiga, an'amta. Okey, dekat sini ada nun mati berjumpa dengan huruf ain dekat sini. Alright, yang keempat, wa'dan hasana. Baik, dekat sini ada tanwin berjumpa dengan huruf ha dekat sini. Okey. Yang kelima, fasayunghidun. Okey, nun mati bertemu dengan huruf ghin dekat sini. Okay. Kemudian yang keenam, yang last sekali, yauma idzin khashi'ah. Ada tanwin bertemu dengan huruf kha dekat sini. Okay. So itu adalah bagaimana cara untuk kita mengesan ia adalah huruf izhar halqi ataupun tidak. Itulah ketika mana ada nun mati. Kat atas sini ada nun mati ataupun ada tanwin berjumpa dengan salah satu daripada 6 ini, maka ia dinamakan sebagai izhar halqi. Okey, baik. So, sekarang kita masuk macam mana cara untuk kita baca izhar halqi ini. Okey. Yang ini kita kena belajar secara dengar lah. Kita tak boleh belajar secara melihat. Okey. Sebab kalau kita nak tahu macam mana cara bacaan dia, kita kena dengar macam mana cara bacaan dia. Okey. So, saya akan cuba untuk bacakan satu persatu daripada 6 perkataan ini insya-Allah. Okey. Perkataan yang pertama, angkat dahulu. Okey. Wa min ayatihi. Okey, sekali lagi cuba baca sama-sama dengan saya. Wa min ayatihi. Baik. Wa min Baik. Okey, Masya Allah, mantap. Okey, baik. Perhatikan, bila saya baca tadi tu, kita sebutkan huruf nun mati ini dengan jelas. Okey, macam mana cara dengan bacaan dengan jelas tu? Wa min ayatihi, macam tu. Okey. Baik.
Kemudian pada perkataan yang kedua, asih ada. Baca. Masya-Allah. Okey. Okey. Asihrun hadza. Okey, cuba baca. Okey. Simak boleh tolong ambil ni tak? Okey, tak apa. Alright. Perkataan yang ketiga. Okey, tak apa puan. Silakan dahulu. Sila uruskan dahulu, tak masalah. Okey. Hai. Okey, baik. Perkataan yang ketiga, adik. An'amta. Sama-sama. Okey, baik. Perhatikan. Dekat nun ini, kita sebut dia secara jelas. An'amta. Macam tu, Okey. Okey, baik. Masya Allah. Okey, baik. Perkataan yang keempat. Wa'dan hasana. Wa'dan hasanan. Okey, baik. Masya Allah, mantap. Okey, kita habiskan dahulu yang 6 perkataan ini. Fasayunghidun. Fasayunghidun. Masya Allah. Okey. Yang terakhir, yauma idin khashi'ah. Yauma idzin khashi'ah. Okey, baik. Masya Allah, mantap. Okey. Itu adalah cara macam mana kita nak baca izhar halqi. Kita baca nun tersebut dengan jelas. Okey. Alright. Okey. Apa ini kita skip saja dahulu. Okey. Ini adalah contoh daripada dalam ayat Quran daripada surah Al-Ghashiyah. Okey, kita akan baca sekali lalu sahaja surah Al-Ghashiyah ni insya-Allah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, cuba ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Tak nampak ni lah Ustaz. Tak nampak. Okey, boleh nampak tak saya punya skrin kat sini? Tak nampak. Tak nampak Sekejap saya cuba share skrin sikit lagi. Okey, boleh nampak tak? Tak pun, kalau tak nampak, kita buka mushaf je, senang insya-Allah. Kita buka Al-Quran. 88. Surah yang ke-88. Okey. Surat 592. Okey. Muka surat 592. Belah kiri tu. 592. Macam dua. 592. Ada nampak tak? Okey, surah Al-Ghashiyah. Okey, ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Hal ataka hadithul ghashiyah. Masya Allah. Ghashiyah Masya Allah, mantap. Okey, tak apa, tak masalah. Okey.
Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Okey, perhatikan pada perkataan yauma idzin khashi'ah. Dekat situ ada tanwin kan? Okay, dekat situ ada tanwin berjumpa dengan huruf kha. Okey. Huruf kha adalah salah satu daripada huruf izhar halqi. Jadi kita kena baca tanwin tersebut dengan jelas. Macam mana baca dengan jelas? Yauma idzin khashi'ah. Macam tu. Okey, cuba sekali lagi. Yawma idzin khashi'ah. Masya-Allah, mantap. Okey. Okey, next ayat ketiga. Amilatun nasibah. Amilatun nasibah. Masya-Allah, mantap. Okey, next ayat keempat. Tasla naran hamiyah. Tasla naran hamiyah. Okey, baik, masya-Allah. Okey. Kita ulang sekali lagi ayat yang keempat tu Tasla naran hamiyah. Okey, baik, masya-Allah. Okey, nampak tak dekat situ kita jelaskan huruf tanwin tersebut. Okey, next ayat kelima. Tusqa min ainin aniyah. Min ainil aniyah. Masya-Allah. Okey, next. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Laisa lahum ta'amun illa min dari. Masya-Allah, mantap. Okey, kita ulang sekali lagi. Ada perkataan ta'amun illa, dekat situ ada tanwin, kemudian ada hamzah. Jadi kita kena baca dia dengan bacaan izhar halqi. Okey, kita ulang sekali lagi ayat ini. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Laisa lahum ta'amun illa min tariyah. Tariyah. Okey, tak apa. Illa min dhari'. Macam tu. Okey, baik. Masya-Allah, mantap. Okey, kita nak fokuskan kepada yang ta'amun illa itu tadi. Okey, masya-Allah, dah betul lah. Okey, next. Okey. La yusminu wa la yughni min ju'. La yusminu wa la yunil min ju'. Okey, baik. Masya-Allah, mantap. Next, ayat ke-8. Wujuhun yawma idzin na'imah. Wujuh Okey, baik. Masya-Allah, mantap. Next. Lisa'yiha radiyah. Lisa'iha radiyah. Masya-Allah, mantap. Next. Fi jannatin 'aliyah. Fi jannatin aliyah. Okey, baik. Dekat situ saya nak sentuh sikit Dia ada fi jannatin 'aliyah dekat situ. Okey. Huruf ain kita kena sebut dia belah dalam sikit. Okey, beza dengan huruf hamzah. Kalau huruf hamzah kita akan baca dia a. Tapi kalau huruf ain kita akan baca dia a, macam tu. Okey. Jadi bacaan pada huruf pada ayat ke-10 ini ialah fi jannatin 'aliyah. Okey, cuba saya baca. Okey, cuba sebut 'aliyah. Nama. Hai adik. Okey, cuba ulang balik semula ayat ke-10 tu. Fi jannatin 'aliyah. Fi jannati aliyah. Okey, baik. Tak apa, tak masalah. Mungkin kita akan betul perbaiki dari dari masa ke masa, insya-Allah. Okey, baik. So itu adalah hukum izhar halqi. Yang mana apabila kita berjumpa dengan huruf nun mati yang tadi tu, okey, contohnya dekat sini kan. Nun mati
Yang ini contohnya pada yang kelima tu, ataupun pada ayat kedua tu, tanwin bertemu dengan huruf kha, bertemu dengan 6 huruf tadi tu, kita akan baca dia dengan bacaan nun yang jelas. So setakat ni ada soalan tak? InsyaAllah tak? Okey, baik. Tak ada. InsyaAllah. Boleh dah insyaAllah Okey, baik. Alhamdulillah. Alright. Next, kita akan masuk kepada hukum yang kedua, iaitulah idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Baik, semangat datang. Okey. Gambar apa? Okay, boleh tak startkan ni? Hai, Assalamualaikum. Kita nak masuk kepada hukum tajwid kita yang kedua, insyaAllah. Alright. Kalau tadi kita dah belajar hukum tajwid yang pertama, iaitulah izhar halqi. Ini hukum tajwid yang pertama. Right? Sekarang kita nak masuk hukum tajwid yang kedua, iaitulah idgham bi gunnah. Okey, idgham bi gunnah dekat sini. Alright. Kalau tadi izhar halqi, maksud dia ialah jelas. Kita baca nun ataupun tanwin itu dengan jelas. Fi jannatin aliyah, macam tu. Okay. Tetapi pada hukum idgham bi gunnah, kita tak baca nun tersebut dengan jelas. Okey, baik. Apakah maksud dia? Alright. Contoh saya nak baca dekat dalam ini. Contohnya pada perkataan pertama ni. Liman yasha. Macam tu. Okey. Kita baca sekali lagi. Liman yasha. Okey, baik, macam tu. Alright. Nampak tak dekat sini ada nun mati, tetapi kita tak baca nun mati itu dengan jelas. Okey, baik. So, macam mana kita nak kenal sama ada nun itu adalah hukumnya idgham bila gunnah, idgham bila gunnah ataupun izhar halqi? Kita tengok pada huruf dia. Kalau izhar halqi, nun bertemu ataupun tanwin bertemu dengan 6 huruf ini, iaitu hamzah, ha, ain, ghin, ha dan juga kha. Ada 6 huruf. Tetapi kalau kita nak kenal hukum itu adalah hukum idgham bi gunnah, kita tengok sama juga nun mati ataupun tanwin baris atas, baris bawah ataupun baris depan berjumpa dengan huruf ya, nun, mim, waw. Sama ada huruf ya ataupun huruf nun ataupun huruf mim ataupun huruf waw. Maksudnya bila kita berjumpa dengan huruf nun mati ataupun tanwin yang berjumpa dengan huruf ya, nun, mim, waw, maka kita kena baca dia dengan bacaan idgham bi gunnah. Okey, saya tuliskan dekat sini. Bacaan dia ialah dengan idgham bi gunnah. Baik. Mungkin tuan-tuan dan puan tak faham apa maksud idgham bi gunnah. Okey, saya akan ceritakan dahulu apakah maksud idgham bi gunnah. Okey, saya pergi kat sini. Idgham bi gunnah, kita pecahkan perkataan-perkataan dia. Yang pertama, idgham. Idgham ini maksudnya ialah masuk. Okey, ataupun memasukkan. Itu maksud idgham. Darama, memasukkan. Bi dekat sini maksud dia ialah dengan. Okey, bi maksud dia ialah dengan. Gunnah dekat sini maksud dia ialah dengung. Okey. Jadi idgham bi gunnah maksudnya ialah masuk dengan dengung. Okey, masuk dengan dengung. Okey, itu maksud dia. Okey, baik. Alright. So kita tengok apakah huruf-huruf idgham bi gunnah ini. Yang pertama, hurufnya ialah huruf ya. Dekat sini. Okey, contohnya pada perkataan yang pertama ini, ayat pertama ini, iaitulah liman yasha, macam tu. Okey. Yang kedua, hurufnya ialah huruf nun. Masya-Allah, betul. Okey. Hurufnya ialah huruf nun yang kedua, iaitulah yauma idzin nadhirah, macam tu. Okey. Yang ketiga,
hurufnya ialah huruf mim, iaitu mimma lillah. Okey, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, hurufnya ialah huruf waw, iaitu khairun wa abqa. Macam tu. Okey, baik. Sekarang kita nak belajar macam mana cara yang betul menyebut idgham bi gunnah ini. Okey, macam mana cara yang betul untuk menyebut idgham bi gunnah ini. Okey, kalau tadi tuan-tuan dan puan, kita sentuhkan hukum nun mati dekat sini. Nun mati, ejaan dia yang ini okey, yang min ini, okey. Ejaan dia ialah mim nun, iaitu min. Kalau ba tanwin, ejaan dia ialah ba nun, ban. Kalau okey, kalau ra tanwin macam ni, jadi mengikut kepada betul. Ra nun, run macam ni kan. Okey. Jadi ini adalah cara kita nak baca dia melalui tulisan. Boleh setakat itu? Okey, baik. So, pada idgham bi gunnah, bila mana kita sebut dia masuk dengan dengung, seolah-olah kita menukar huruf yang kedua itu tadi. Contoh, saya ambil dekat sini dekat slide ini. Contoh dekat sini saya bawa dekat bawah ni Liman. Boleh nampak ke dekat sini Boleh. Boleh insya-Allah Okey. Liman yasha sepatutnya macam ini. Okey. Tetapi dalam bacaan kita masukkan huruf nun ini tadi ke dalam huruf ya. Jadi dia nampak seolah-olah macam ni. Limai ya. Okey. Ya sya'u. Okey. Limai ya sya'u. Limai yasha'u. Saya nampak macam dia tak ni lah, saya tulis ni lah okey, asal je limai yasha'u. Okey, liman yasha'u. Tetapi apabila kita menyebut dia seolah-olahnya, ni bukan dalam bentuk tulisan tapi dalam bentuk sebutan. Seolah-olah kita baca macam ni. Limai yasha'u. Okey. Yasha'u, betul. Limai yasha'u. Seolah-olahnya kita masukkan terus nun itu 100% ke dalam huruf ya. Seolah-olahnya macam tak ada huruf nun langsung dekat situ. Itu ialah cara bacaan idgham bi gunnah. Kita masukkan huruf nun ini 100% dalam huruf ya. Macam tu. Sama juga dengan huruf waw. Contohnya kan, dekat sini huruf waw. Okey. Alright. Asalnya khairun. Maaf. Bagaimana ni? Terlepas. Okay. Alright. Dekat sini. Asalnya khairun dekat sini. Kalau dari segi ejaan dia, khaira. Macam ni kan? Khairun. Okay. Kalau dari segi sebutan, khaira, khairun. Sepatutnya macam ni kan? Khairun. Dari segi sebutan dia, khairun. Seolah-olah ada nun mati dekat belakang tu. Jadi, bila masuk sahaja huruf waw dekat belakang tu, ada tambah waw dekat sini. Jadi, hukum dia ialah idgham bi gunnah. Kita kena tukar huruf nun tadi tu kepada huruf waw. Jadinya, dia akan jadi macam ni. Saya tunjuk dekat sini biar jelas sikit. Okay. Asalnya khairun macam ni, khairun wa abqa khairun wa abqa. Khairun wa abqa. Asalnya macam tu, okey. Jadi bila kita pecahkan jadi macam ni. Khairun nun mati. Nun mati. Khairun wa abqa. Wa abqa. Okey, khairun wa abqa. Jadi bila nun ini berjumpa dengan huruf waw, sebab itu ia adalah salah satu daripada 4 huruf ini. Ya, nun, min, waw. Jadi kita tukarkan huruf nun ini kepada huruf yang selepas dia, waw. Okey, belakang ni khairun wa abqa. Macam tu. Jadi bacaan dia ialah khairun wa abqa. Okey, boleh tak setakat ni? Boleh faham tak apa yang saya kongsikan ini?
Ke macam Allah peningnya. Okey. Boleh faham tak? Boleh faham tak setakat ni? Jadi bacaan dia macam tu. Okey. Khairu wa abqa. Okey, baik. Contohnya yang lain, dekat sini mimma lillah, kita seolah-olah yang macam tukarkan huruf nun ini kepada huruf mim. Jadi bacaan dia ialah mimma lillah, macam tu. Okey. Kalau dekat sini yauma idzin nadhirah. Yalah dekat sini huruf nun kan. Okey. Nadhirah. Kalau dekat sini liman yasha. Macam tu. Okey, setakat ni boleh faham tak? Idgham bi gunnah? Faham. Okey, masya-Allah, mantap. Okey, idgham bi gunnah itu maksud dia ialah kita masuk dengan dengung. Okey, baik. Dengung ini tadi kita dah sentuh tentang masuk dan kita kena dengungkan. Gunnah ini maksudnya ialah dengung. Dua harakat. Dua harakat. Okey. Kalau guru saya sebut 2.5 harakat. Dia panjang sikit daripada 2 harakat lah. Okey, tapi minimumnya ialah 2 harakat. Contoh, bila kita sebut perkataan pertama ini, liman yasha. Macam tu. Okey, yang kedua, yauma idzin nadhirah. Yang ketiga, mimma lillah. Yang keempat, khairu wa abqa. Macam tu. Okey. So boleh setakat ni. Idgham bi gunnah, yang pertama hukumnya ialah kita masukkan ke dalam huruf yang kedua, dan yang kedua kita kena dengungkan 2 harakat minimum. Okey, boleh tak setakat ni? Okey, nak tahu boleh ke tak boleh, kita kena tengoklah latihan kan, insya-Allah. Oh, maknanya idgham bi gunnah tu kalau kita jumpa huruf ya, nun, min, waw tu idgham bi gunnah lah. Ya, betul. Macam ni, kalau kita jumpa nun mati ataupun tanwin yang berjumpa dengan huruf ya, nun, min, waw. Jadi hukumnya ialah idgham bi gunnah. Contoh macam dekat belakang ini kita sebut tadi tu, nun mati bertemu dengan ya, idgham bi gunnah. Tanwin bertemu dengan huruf nun, idgham bi gunnah. Nun mati bertemu dengan huruf mim, idgham bi gunnah. Tanwin bertemu dengan huruf waw, jadi idgham bi gunnah. Macam tu. Okey? Okey, faham. Alhamdulillah. Alright. Kita terus masuk ke dalam bahagian praktikal. Okey, sebab dia panjang sikit. Kita ambil terus pada ayat yang ke surah Abasa, muka surat 585. Bagi siapa yang ada mushaf, kita buka muka surat 585. Alright. Okay. Kita terus start dengan ayat yang ke-13 insya-Allah. Ayat yang ke-13 ini. Okey, yang ini fi suhufin mukarramah. Okey. Ini keluar. Baik nama bausu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita baca ayat ke-13 terus ya. Yang ini. Fi suhufin mukarramah. Sama-sama. Fi suhufin mukarramah. Okey, baik, masya-Allah. Alright. Dekat sini tuan-puan, perhatikan idgham bi gunnah. Ya, ada gunnah dekat sini, kena dengung 2 harakat. Jadi bacaan dia ialah fi suhufin mukarramah. Sama-sama. Fi suhufin mukarramah. Masya-Allah, mantap. Okey. Jadi kita kena panjangkan sedikit pada bahagian dengung tersebut. Okey, boleh tak tekan ni? InsyaAllah. InsyaAllah. InsyaAllah boleh, masya-Allah. Okey, baik. Ayat ke-14 seterusnya. Marfu'atin mutahharah. Marfu'atin mutahharah. Masya-Allah, mantap. Okey. Jadi dah dapat dah. Kalau kita dengung kat situ, kita kena baca dia minimum 2 harakat. Okey, baik. Next. Bi aidi safarah. Bi aidi safarah. Masya-Allah, mantap. Okey, next. Kiramin
bararah. Kiramin bararah. Qutilal insanu ma akfarah. Kutilal Kulilal insanu ma akfarah. Okey, baik. Kita teruskan saja dahulu. Min ayyi syai'in khalaqah. Min ayyi syai'in khalaqah. Okey, baik. Sebelum tu tuan-puan, dekat sini min ayyi dekat sini dia tak panjang dia satu harakat saja. Min ayyi syai'in khalaqah. Sama-sama. Min Min ayyi ayyi syai'in khalaqah. Masya-Allah. Okey, baik. Saya nak pause dulu dekat ayat ini. Dekat sini ada nun mati bertemu dengan huruf hamzah. Apa hukum dia dekat situ? Biruna. Biruna. Apa hukum dia? Tadi kita dah belajar. Tadi kita dah belajar. Jumpa dengan hamzah. Nun mati berjumpa dengan hamzah dekat sini. Izhar halqi. Masya-Allah, mantap. Okey. Izhar halqi. Izhar halqi. Okey. Nun mati bertemu dengan huruf hamzah. Jadi hukumnya ialah izhar halqi. Itu pertama. Kemudian yang kedua saya nak tanya dekat sini. Tanwin bertemu dengan huruf kha dekat sini. Apakah hukumnya? Izhar halqi. Masya-Allah. Izhar halqi. Okey. Kalau kita tengok baik semula dekat nota kita yang kita tulis sini. Nampak tak? Nun mati ataupun tanwin bila mana berjumpa dengan 6 huruf ini iaitu hamzah, ha, ain, ghin, ha, kha. Jadi hukumnya ialah izhar halqi. Okay. Jadi macam mana cara bacaan dia? Cara bacaan dia kita kena baca dengan jelas. Kita kena baca dengan izhar, jelas ya. Min ayyi syai'in khalaqah. Macam tu. Okey. Min ayyi syai'in khalaqah. Okey, baik, masya-Allah, mantap. Okey, next. Ayat ke-19. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Okey, baik. Okey, sekali lagi kita baca Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Okey, baik, tak masalah. Okey. Next dekat sini nun berjumpa dengan huruf nun. Jadi hukumnya apa tuan-puan? Berguna. Idgham birunna, masya-Allah. Okey, jadi kita kena masukkan nun tadi kepada nun yang kedua dan kita kena dengungkan dua harakat. Min nutfatin macam tu ya. Min nutfatin macam tu ya. Boleh setakat ni? Baik. Kemudian yang kedua saya nak tanya dekat sini tuan-tuan, tanwin bertemu dengan huruf kha dekat sini. Tanwin bertemu dengan huruf kha. Jadi hukumnya apa tuan-tuan? Izhar halqi. Masya-Allah, izhar halqi. Jadi bacaannya kita kena baca jelas. Nutfatin khalaqahu. Macam tu. Alright, kita try baca sekali lagi ayat ini. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Sama-sama. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Masya-Allah, mantap. Okey. Jadi selesai dalam surah Abasa ini untuk hukum idgham bi gunnah. Okey, so dah settle dua hukum pada malam ini. Alright, insya-Allah kita nak masuk kepada hukum yang ketiga, tapi sebelum itu tuan-puan, kita akan rehat dahulu lebih kurang dalam 5 ke 10 minit untuk bagi siapa yang nak solat Isyak dulu boleh solat dulu. Siapa-siapa yang nak minum dulu boleh minum dulu, insya-Allah. Kita akan sambung pada jam 9.45 insya-Allah. Okey, kita akan stop rehat dahulu dan kita akan mula insya-Allah. Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.